Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anas Kristina binti MT Sairi dan juga rakan sekumpulan saya. Dan saya Anis Hazami binti Jamaluddin. Baiklah, kami akan membentangkan kaedah yang kedua yang bertajuk Izajtama'al halal wal haram ulibal haram. Maksudnya dekat sini, apabila berhimpun halal dengan haram, dikira haram. Penjelasan daripada kaedah ini, apabila berhimpun sesuatu perkara yang menunjukkan dua dalil, satu yang haram dan satu yang halal, maka dimenangkan yang haram. Ulama mertajih bahawa atas dasar berhati-hati serta banyak kelebihan dengan menjauhkan diri daripada perkara yang haram, seperti dapat mengelakkan diri daripada perkara yang memudaratkan. Apabila berhimpun halal dan haram, dikira haram. Sumber kaedah. Di sini terdapat 3 sumber kaedah. Sumber yang pertama ialah tidaklah berhimpun di antara halal dengan haram kecualilah dimenangkan yang haram terhadap halal. Baiklah, di sini terdapat perselisihan pendapat dalam kalangan ulama. Pendapat yang pertama daripada Imam Al-Subki mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis munqati', iaitu hadis yang dimauqufkan kepada Ibnu Mas'ud. Pendapat yang kedua, sebahagian ulama seperti Al-Hafiz mengatakan bahawa hadis tersebut tiada sumber asalnya. Baiklah, kesimpulan yang boleh kita ambil, walaupun tidak ada sumber asalnya, ia masih tidak bercanggah dengan syarak dan pegangan ini sebagai dasar berhati-hati sebelum berlaku pelanggaran hukum yang lebih teruk. Sumber yang kedua, sesiapa yang menjauhi perkara syubhah, sesungguhnya ia telah membersihkan agamanya dan kehormatan dirinya. Sesiapa yang terdedah dan melakukan perkara syubhah akan terdedah kepada haram. Sumber yang ketiga, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Rumusan kaedah. Rumusan yang boleh kita ambil daripada kaedah ini ialah apabila terdapat 2 dalil yang menunjukkan satu haram dan satu lagi halal, maka didahulukan yang haram. Contohnya, Saidina Uthman. Ada seseorang bertanya kepada Saidina Uthman tentang menghimpunkan 2 wanita bersaudara dan salah seorangnya adalah hamba. Kemudian berkaitan dengan perkara itu ada ayat yang menghalalkan, ada ayat yang mengharamkan. Oleh itu Saidina Uthman menegaskan bahawa nas yang mengharamkan itulah yang lebih kami sukai. Contoh yang kedua pula ialah pertentangan 2 hadis terhadap isteri yang haid. Hadis yang pertama adalah Rasulullah bergaul dengan isteri-isterinya di atas paras pinggang dan mereka itu berhaid. Hadis yang kedua, lakukanlah apa sahaja terhadap isterimu yang berhaid kecuali bersetubuh. Oleh itu, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah ulama menghukumkan dengan mengambil kira hadis yang pertama kerana ulama mentarjih haram hukumnya atas dasar berhati-hati. Dan pengharaman itu adalah lebih baik kerana banyak kelebihan dengan meninggalkan perkara yang haram. Hukum furu'. Yang pertama, sekiranya kesamaran atau bercampur di antara binatang sembelihan Muslim dengan musyrik, maka hukumnya haram dimakan. Yang kedua, berlaku kesamaran antara binatang sembelihan dengan bangkai, maka hukumnya haram memakannya. Yang ketiga, haram mengawini perempuan yang kedua ibu bapanya kafir walaupun salah seorangnya adalah ahli kitab. Yang keempat, haram menyetubuhi hamba perempuan yang milik bersama. Yang kelima, pokok yang tumbuh di atas sempadan tanah halal dan haram, maka hukumnya haram memotongnya. Dan yang keenam, seseorang yang memanah kijang di atas bukit lalu jatuh, haram memakannya. Pengecualian daripada kaedah. Yang pertama, binatang penusu yang makan sumber yang haram
tidak digalakkan. Maksudnya di sini, binatang itu bukannya haram dimakan, cuma tidak digalakkan, iaitu dengan meninggalkan lebih baik bagi orang yang warak. Ini apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi. Yang kedua, susu dari seorang wanita jika telah bercampur dengan air dan larut tidak dikira susuan bagi bayi. Yang ketiga, sekiranya pemburu memanah burung di udara lalu jatuh dan mati, maka halal dimakan. Kerana sifat tabiat burung itu apabila di udara memang akan jatuh ke tanah apabila mati. Yang keempat, berkenaan hukum memakai kain sutera bagi lelaki. Baiklah, kain sutera apabila lebih banyak daripada kapas, hukumnya adalah haram. Namun, sekiranya kapas lebih banyak ataupun bersamaan, maka hukum memakainya adalah harus. Ini adalah pendapat yang kukuh daripada mazhab Al-Syafi'i. Yang kelima, mukmin yang berihram memakan makanan yang dimasukkan perisa seperti sirap. Baiklah, maksudnya kat sini, apabila memakan makanan yang dimasukkan pewangi dan kemudian larut ataupun sebati seperti sirap, tidak akan dikenakan dam ataupun bayaran fidyah. Dan yang keenam, air yang jatuh ke sungai. Maksudnya, jika seseorang itu memiliki air, kemudian air itu jatuh ke dalam sungai, dia tetap memiliki haknya itu kerana bercampur dengan yang tidak terhitung jumlahnya. Kaedah pecahan. Okey, baiklah. Sekiranya berlaku pertentangan dua dalil iaitu antara harus dan haram, maka diutamakan yang haram. Kemudian di antara wajib dengan haram dalam satu waktu, maka ditarjihkan yang haram. Kaedah juz'iyah mempunyai kaitan serta menjadi kaedah pecahan daripada kaedah kuliah. Terdapat 6 kaedah juz'iyah. Baik, terima kasih kepada rakan sekerja saya, Anas Kristina. Saya, Anis Hazwani, akan menerangkan berkenaan kaedah pecahan. Terdapat 6 kaedah pecahan. Yang pertama, apabila bertentangan dua dalil, salah satu mengharamkan dan yang lain mengharuskan, maka didahulukan yang haram. Yang kedua, mengumpulkan di antara dua akad yang halal dan haram. Yang ketiga, apabila berhimpun di dalam suatu ibadat, dari sudut bermukim dengan bermusafir, dimenangkan sudut bermukim. Yang keempat, apabila berlawanan di antara menghalang dengan menuntut, diutamakan yang menghalang. Yang kelima, apabila penghalang hilang, hukum yang dihalangi kembali semula. Dan yang terakhir, yang keenam, hukum haram tidak mengharamkan yang halal. Kita lihat kaedah yang pertama, iaitu apabila bertentangan dua dalil, salah satu mengharamkan dan yang lain mengharuskan, maka didahulukan yang haram. Hukum furuknya ialah berkenaan menghimpunkan antara dua orang wanita bersaudara, sama ada adik-beradik ataupun wanita yang merdeka dan hamba. Saidina Osman berkata, haram kamu menghimpunkan dua adik-beradik sekali untuk dijadikan isteri-isteri kamu, melainkan yang telah berlaku pada masa lalu. Kita dapat lihat bahawa Saidina Osman mengharamkan lelaki menghimpunkan dua orang wanita bersaudara atas dasar berhati-hati. Kaedah yang kedua pula ialah mengumpulkan di antara dua akad yang halal dan haram. Terdapat dua contoh hukum furuk yang akan diterangkan. Pertamanya, menjual yang halal dan haram. Contohnya, cuka dan arak, lembu dan khinzir. Hukumnya adalah sah bagi yang halal sahaja dan terbatal bagi yang haram. Seterusnya yang kedua, mengumpulkan satu akad perkahwinan antara wanita Islam yang merdeka dan hamba. Hukumnya adalah sah perkahwinan dengan wanita yang merdeka sahaja. Kaedah yang ketiga pula ialah apabila berhimpun di dalam sesuatu ibadat dari sudut bermukim dengan bermusafir, dimenangkan sudut bermukim. Hukum furuk yang pertama ialah seseorang itu tidak boleh kasar sembahyang qada ketika musafir atau bermukim. Sekiranya ingin qada,
perlu ambil rakaat yang sempurna. Contohnya, solat zuhur perlu qada 4 rakaat dan tidak boleh 2 rakaat. Hukum furuk yang kedua, tayamum bagi yang musafir. Sekiranya seseorang itu bermusafir dan bertayamum dan didapati terdapat air, maka solatnya sah dan tidak perlu diganti. Akan tetapi, sekiranya dia bermukim dan didapati ada air, maka dia perlu ambil wuduk dan solat semula. Kaedah yang keempat ialah apabila berlawanan di antara menghalang dengan menuntut, diutamakan yang menghalang. Hukum furuk yang pertama ialah pasangan suami isteri yang murtad akan terbatal mas kahwinnya. Yang kedua, apabila seseorang melukakan tangan kawannya secara sengaja dan seorang lagi tidak sengaja, maka tidak perlu diganti rugi dan tidak dikenakan qisas. Hukum yang ketiga, apabila pemanah memanah kijang di atas bukit, lalu kijang tersebut jatuh ke bawah dan mati, diharamkan memakannya kerana telah menjadi bangkai, yang mungkin kijang tersebut mati disebabkan panahan atau disebabkan terjatuh dari bukit. Terdapat pengecualian daripada kaedah ini, iaitu yang pertama, bercampurnya jenazah muslim yang mati syahid dan jenazah orang kafir. Hukumnya wajib dimandikan dan disembahyangkan, walaupun pada hukum asalnya haram orang Islam memandikan atau menyembahyangkan jenazah orang kafir. Tetapi oleh kerana tidak dapat dibezakan yang mana satu jenazah muslim dan yang mana jenazah orang kafir kerana terlalu ramai, maka ia jatuh hukum wajib. Yang kedua pula, penghijrahan wanita. Seperti yang kita sedia maklum, sekiranya wanita Islam ingin berhijrah, perlu adanya mahram, tetapi dibolehkan bersendiri atas sebab terdesak, sebagai contoh untuk menuntut ilmu atau bekerja dan wanita tersebut belum berkahwin. Masuk kaedah yang kelima, iaitu apabila penghalang hilang, hukum yang dihalangi kembali semula. Terdapat 3 hukum furuk yang akan dinyatakan. Pertama ialah wanita haid. Kita semua sedia maklum bahawa wanita yang haid tidak boleh solat dan puasa. Tetapi sekiranya wanita itu telah suci daripada haid, maka dibolehkan dan diwajibkan untuk solat dan puasa kerana yang menghalanginya adalah haid. Seterusnya yang kedua, penyaksian daripada kanak-kanak dan orang buta. Sekiranya kanak-kanak telah menjadi saksi bagi satu kejadian, penyaksiannya diterima ketika kanak-kanak tersebut sudah dewasa. Begitu juga dengan orang buta. Sekiranya dia sudah boleh melihat, maka penyaksiannya itu diterima. Yang ketiga, rumah yang disewa telah runtuh, maka sewaannya juga gugur. Alhamdulillah, kita masuk kaedah yang terakhir, iaitu kaedah yang keenam ialah hukum haram tidak mengharamkan yang halal. Di sini saya sertakan 3 hukum furuk. Pertama ialah bercampur wang yang halal dan haram, maka sah hanya wang yang halal sahaja. Yang kedua, beras dan minyak dirampas dan perampas mencampurkan dengan barang yang lain, kemudian dipulangkan semula, maka yang diambil adalah haknya sahaja dan bakinya ditinggalkan. Yang ketiga, bercampur aduk burung merpati milik sendiri dengan yang bukan miliknya, maka halal burung merpati yang diburu miliknya sendiri. Alhamdulillah, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya Anis Hazwani dan rakan sekerja saya Anas Kristina binti MT Sairi. Kami akhiri dengan syukran jazilan wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.